Assalamualaikum. Hari ni saya nak buat bubuk nasi ataupun orang Kedah panggil kanji. Kanji ni saya nak buat dengan menggunakan daging. Jadi kalau kata utamanya bulan puasa, bulan Ramadan, pasal Ramadan, orang jual bubuk kan, bubuk lambu ke bubuk apa-apa pula. Ni saya nak tunjuk dekat Kedah terkenal lah dengan bubuk lambu kan. Okey. Kemudian ni saya nak buat kanji daging ataupun bubuk daging, bubuk nasi lah, bubuk nasi. Okey. Mula-mula saya guna beras ya, beras 1 cawan setengah. Beras ni saya dah misin, tapi saya misin kasar. Tujuan di misin tu supaya beras ni cepat hancur, jadi cepat halus lah. Jadi kita tak perlu tunggu masa yang lama untuk beras tu hancur kan. Jadi kita kena kisak dulu dalam tempat yang bekas kering tu. Kita kisak dulu beras tu bagi hancur. Tapi tak hancur sangat-sangat lah. Dia masih lagi ada rupa beras lah. Itulah salah satu teknik yang saya guna dekat 20 tahun dah untuk buat bubuk. Jadi bila buat bubuk kita kisak beras dulu supaya dia kecil-kecil macam ni. Kita buat bubuk set saja dalam 20 minit dah boleh makan. Kalau kita buat direct pada beras tu, lama sejam lebih baru dia hancur kan. Ni tak payah. Kita blend kasak-kasak macam ni. Tu kasak-kasak macam tu kan. Jadi bila masak tu dia akan cepat hancur lah. Kalau nak buat dekat makanan anak ke, dekat tok ke, dekat mak ke apa ke, nak bagi mereka makan cepat-cepat, blend macam ni. Blend kasak-kasak macam ni. Jangan blend halus lah. Kecuali kalau orang tua nak makan memang nak halus kan. Tu bolehlah blend halus. Tapi kalau kita ni blend kasak-kasak macam ni saja. Sebab kalau kalau beras biji-biji tu memang lama buat bubuk. Okey, masuk. Saya guna cawan setengah lah. Okey. Cawan setengah ni pun dia akan dapat 1 penuh periuk ni. Lepas tu masukkan serai lah. Serai ni dua batang. Kita ketuk-ketuk dulu. Kita masukkan. Kita pecah-pecahkan macam tu. Masukkan. Tu kita masukkan bawang merah. Bawang merah ni ambil lah 3 biji, 4 biji kan. Banyak pun tak apa, sedap. Bawang merah ni sekali masuk dalam ni, sekali bila masak dia hancur lah. Lepas tu lengkuas potong keping-keping macam ni je. Bubuh dua keping. Lepas tu halia. Halia ni penting. Halia kena bubuh banyak pun tak apa, sebab halia tu dia akan berwangi nasi. Wangi nasi, wangi menyelerakan. Halia lah. Okey. Habiskan bawang merah. Lepas tu kita masukkan daging. Ketulan daging. Jadi daging ni kita buanglah semua lemak-lemak lah. Kita ambil daging saja. Daging ni potonglah kecil-kecil. Ikutlah kalau nak potong kecil lagi pun boleh. Cuma jangan besar pada ni saja. Dia akan jadi liat dah pula sebab dia perlu masa yang lama untuk masak kan. Okey. Potong kecil-kecil pun tak apa. Lepas tu ni ada gula, garam, lada hitam dan secubit halba. Halba. Dan masukkan dalam ni. Masukkan dalam tu. Senang nak buat. Tapi sedap sangat-sangat. Jadi kalau bulan puasa nanti tak payah belilah, buat sendiri. Senang. Lepas tu masukkan ayak. Ayak masuk banyak pun tak apa sebab kita nak buat bubuk kan. Ayak masuk banyak. Kalau banyak pun tak apa sebab kita nak buat bubuk. Tapi bila ayak banyak dia akan mempengaruhi
mempengaruhi nasi. Nasi jadikan jadi terlalu halus, terlalu lembek ke apa semua ke. Lembek tak apa sebab dia buat bubuk kan. Ni kita nak buat bubuk, nak buat macam kita nak buat muih, tahu tak? Kalau kita panggil muih lah. Buat kanji. Okey, macam tu. Jadi semua dah masuk dah ni kan. Tu kita masukkan cube ayam satu. Cube ayam ni penambah rasa, sedap sangat-sangat. Kalau nak masuk cube daging pun boleh, tapi saya tak suka guna cube daging sebab bila masuk cube daging dia akan rasa satu benda yang pelik ada. Satu lagi kalau guna cube ikan bilis. Hak tu pun saya rasa bila masuk cube ikan bilis dalam masakan, contoh dalam sambal ikan bilis kan, kita akan rasa satu rasa lah, rasa pelik tu. Saya tak suka guna cube daging. Saya kalau apa-apa pun, gulai daging pun saya akan guna cube ayam. Sup daging pun saya akan guna cube ayam. Okey, lepas tu kita kacau lah. Kacau tu semua dah ada kelengkap kan. Lepas tu kita buat santan. Buah santan. Lepas tu kanji ni kalau guna santan banyak sedap lah. Lagi dia rasa lemuk-lemuk kan. Kalau yang siapa tak mau bubuh santan pun tak apa. Satu orang Kedah tak panggil kanji, orang Kedah panggil bubuk nasi. Bubuk nasi tu kalau tak bubuh santan, tapi kalau bubuh santan orang Kedah panggil kanji. Kalau kanji tu semua orang tahu lah bubuk nasi, bubuh santan lah tu. Okey. Jadilah ni semua bahan saya dah masukkan tau. Lepas tu kita masak nasi macam biasa dekat payung elektrik tu. Kita masak macam biasa, cuma nanti kita buka kalau agak nasi tu dia tak berapa lembek lembut yang macam mana yang kita nak, so kita boleh tambahkan air lagi. Kalau nak tambahkan santan pun boleh. Ikutlah, sepatutnya lagi rasa-rasa lah. Manis ke masin ke apa semua ke rasa kan. Sebelum dia masak betul-betul tu kita rasa dulu. Sebab bila dah masak elok semua tu, baru kita boleh rasa sedap tak? Sedap. Kalau kita tambah apa-apa, kita tambah sikit. Lepas tu tak apa, ni siap dah lah. Lepas tu kalau ada olive oil kan, bubuh olive oil sikit. Olive oil ni bagus untuk kolesterol, untuk jantung. Okey. Dah siap dah. Macam ni buat bubuk. Buatlah bubuk macam ni. Memang sedap sangat-sangat. Ni saya buat satu periuk ni kan. Saya ingat saya seorang boleh habis ni. Ni sekejap lagi mereka mesti marahnya. Jadi sekejap lagi saya nak kena pindah buat periuk besar. Kan? Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Buatlah macam ni, senang je. Sambil nak buat kerja tu, kita buat dulu hak ni. Kan, kalau buat dalam periuk, pastikan paras air jangan banyak sangat tau. Sebab sekali kita nak tutung, sekali kita tingkai, sekali dia akan melimpah-limpah pula berdidih kan. So kalau bubuh, sebab tu saya bubuh air sikit dulu, sebab guna periuk kecil kan. Sekali bila agak dia tak apa nak halus lagi ke apa kan, kita tambah air kemudian. Kecuali kalau kita ada periuk besar, kita tak bolehlah kita bubuh banyak-banyak kan, ataupun masak dalam periuk biasa ke, tapi ke. Hak tu tak kisah, nak bubuh banyak pun tak apa. Tudung tak payah tudung periuk. Sebab bila kita guna api biasa, dia cepat mendidih kan. Kita tak payah tudung. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.